A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan EJK Sarawak Ehsan, ahli jawatan kuasa dan juga para imam, seluruhnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya juga kita dapat hadir bersama-sama Surau Ehsan pada pagi ini. Syukur juga kepada Allah SWT beri kesihatan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama pada pagi ini. Sebenarnya kita merupakan insan yang beruntung. Kenapa? Kerana kita telah berada di hari yang kelima bulan Ramadan, bulan puasa ni. Dan sebenarnya puasa merupakan satu anugerah Allah SWT kepada kita semua. Maknanya berapa ramai di kalangan kita yang tak sempat, mungkin dah meninggal dan sebagainya. Dan kita Alhamdulillah sampai saat ini dengan usia yang kita ada ni, kita masih lagi disayangi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama menunaikan ibadat puasa dan juga solat berjemaah subuh. Di mana solat berjemaah subuh ni disebut dalam hadis Nabi SAW merupakan solat antara dua solat yang amat dibenci oleh orang munafik, iaitu solat subuh dan solat isyak. Jadi kita boleh sampai solat subuh pagi-pagi setiap hari bulan puasa ni lagilah kan. Di mana dalam bulan puasa dan hadis Nabi SAW, solat sunat seumpama solat fardu, dan solat fardu akan diganda 70 kali ganda. Jadi rebutlah peluang. Umat Nabi Muhammad SAW rata-rata umurnya baina sittin wa sab'in, 60 hingga 70. Nabi kita meninggal dunia 63 tahun, wafat kan. Para sahabat yang terdekat Abu Bakar, Umar pun sama. Dan ada 60 tahun dan sebagainya. Maknanya umur kita sekarang ni kalau sampai mencecah 50, 60 tu kira yang selebihnya subsidi. Jadi kita kena jaga betul-betul, insya-Allah, maknanya istiqamah. Apa yang saya nak bawa pada pagi ni sikit untuk tuan-tuan dan untuk diri saya sendiri, kita nak muhasabah dalam beberapa perkara lah. Antaranya yang saya dapat daripada ilmu daripada ustaz saya juga dan juga dalam kitab. Semasa kita hidup ini, Allah SWT beri kita, Allah SWT dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW pertamanya untuk membetulkan akidah kita kepada Allah SWT. Jadi bulan puasa ini sebenarnya bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Dan sebenarnya Al-Quran telah mengajar kita dengan lidah dan lisan Nabi SAW, Muhammad SAW, membetulkan sistem kepercayaan kita, akidah kita kepada Allah SWT. Dan perkataan akidah itu sendiri daripada perkataan aqadah, maksudnya simpulan. Jadi pada bulan puasa ni maksudnya kita seolah kita simpul balik kepercayaan kita, keyakinan kita kepada zat Allah SWT. Sebab apa hari ini kita tengok ramai lagi di kalangan kita nama Islam Melayu tetapi masih lagi menoleh kepada barat dan timur. Dengan macam-macam agensi dan sebagainya, mereka tidak solid yakin dengan Allah SWT. InsyaAllah dengan datangnya Ramadan pada 1442 Hijrah pada kali ini, sama-sama kita harap diri kita dan juga masyarakat kita kembali kepada mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya kan. Itu dikatakan kita memperbetulkan balik sistem kepercayaan, belief system dalam kehidupan kita, yakin sebelah-belahnya kepada Allah SWT, seperti mana akidah tadi kan. Sebab itu dalam bulan puasa ni seolah-olah kita mengikat balik diri kita dengan akidah Allah SWT kan. Kalau ibarat dalam satu kitab Arab tu, dia cerita perumpamaan seumpama seekor kuda yang ditambak. Dia yang ditambak, lepas itu dia akan cuba nak bergerak, tapi dia tidak dapat pergi, melainkan dia akan kembali apabila kepada tambatan dia tu. Kenapa? Kerana ikatan tadi kan. Seumpama juga kalau kita akidah kita kembali, kita ingat pada Allah SWT, terutama pada bulan Ramadan ini, insya-Allah kita akan dapat mensucikan balik belief system, kepercayaan kita kepada Allah SWT dengan sebulat-bulatnya. Okey, yang kedua, datangnya Ramadan juga, Allah SWT melalui lidah Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana kita melihat kehidupan kita yang sebenarnya.
Bahawa kehidupan kita sebenarnya, puasa mengajar kita bahawa kita datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ingat orang mati, kita ucap, sebenarnya itulah kata-kata yang kita perlu ingat selalu. Sesungguhnya aku daripada Allah dan kepada Allah aku akan kembali. Apa-apa berlaku musibah dan sebagainya, mungkin kita tengok orang aksiden ke apa berlaku pada diri kita dan sebagainya, kita kena kata inna lillahi wa inna. Itulah tauhid yang sebenarnya. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Iman wal Hayyah menunjuk kepada kita tentang 3 perkara. Kita sebagai manusia ni kita kena tahu dan kita kena yakin 3 perkara. Pertama, min aina ji'na. Dari mana kita datang? Kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari alam ruh lagi. Dan perjanjian kita dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhan kamu? Bahkan ya Allah, akulah Tuhan. Sebab itu lahir seorang bayi itu dia akan menangis. Sebab apa? Dia takut di alam maya ini tidak berjumpa lagi kalimah Allah, sehinggalah didengarkan azan dan iqamah ke telinga dia akan diam. Mungkin kalau anak-anak yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau anak-anak dia menangis malam dan sebagainya, cukuplah kita azan kan. Kalau tak cukup 3 kali, 7 kali ke telinga kanan, kiri, insya-Allah dia akan berhenti. Sebab itu merupakan gangguan daripada syaitan dan iblisnya. Yang kedua, lima zajina. Kenapa kita didatangkan ke dunia ini? Kena jelas kan? Kadang-kadang orang tidak tahu. Dia tidak tahu kenapa dia didatangkan. Seumpama orang kafir, orang munafik dan sebagainya, dia hanya hidup ma li yuhlikuna illa dah. Tidak akan membinasakan kami melainkan masa. Apabila lagi masa dia akan meninggal. Kemarin saya bercakap di Sungutan ni, ada seorang Cina, kedai Cina. Dia duduk jual barang kek ni kan. Saya bang dia. Sampai tu dekat nak maghrib lah, lebih kurang pukul 6 lah. Saya kata, uncle tak balik lagi lah. Dia kata nak siap ni pukul, masa tu 6.30 aku, pukul 7 dia kata nak tutup lah. Dia kata jangan jadi macam seorang apik tua tu, dia kata Cina orang lagi kan. Dia kata mati mata tak boleh tutup. Saya kata awak pula tu uncle. Sebab dia mati duit banyak tapi tak tahu nak guna. Maksud ni nampak dia fikir. Dia kata duit banyak tak tahu nak guna, nak enjoy tak boleh. Mati dalam keadaan bekerja, umur 80. Cerita seorang lagi yang Cina cerita kat macam kawan dia lah. Jadi kita nampak tak? Spesifik ialah duit tu dia dapat hanya untuk ma yuhlikuna ila dah. Tidak akan membinasakan mereka ialah melainkan masa. Ada duit, masa habis mati macam tu ya. Jadi alam akhirat mereka tak percaya. Kita orang Islam, mana belief system kita ialah kita percaya dengan Allah SWT. Kita didatangkan oleh Allah dan kita dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal surah Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu taala kepada kita. Rebutlah peluang yang sebanyak-banyaknya untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu taala. Jadi itulah maknanya konsep kehidupan. Yang kedua, ditulis kata lima zajin. Yang kedua, wa ila ainal masir. Kemana kita nak pergi selepas ini? Jadi 3 persoalan ini kita sebagai seorang Muslim kita kena tahu. Pertamanya, dari mana kita datang, kenapa kita didatangkan ke dunia ini, dan yang ketiga, kemana kita akan pergi selepas ini. Kalau kita jelas 3 pertanyaan ini, kita semak dalam diri kita, insya-Allah kita akan tetap dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu matlamat hidup di dunia ini, dan kita tahu kita nak pergi ke mana dan berjumpa dengan siapa. Jadi itulah 3 konsep yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang perlu kita ingat. Begitu juga mungkin satu peringkat dalam kehidupan kita ni, harta segala-galanya. Tak? Mungkin kita ni bekerja, kita ada kemampuan, berjaya dalam bisnes dan sebagainya. Harta segala-galanya. Tapi apabila umur kita dah meningkat, hampir 50, 55, hampir 60, mungkin dah berubah cara pandang kita. Kita mungkin meletakkan kesihatan. Kita rasa pentingnya kesihatan. Saya pun terasa sekarang, sekarang umur saya 55 lah. Rasa lenguh sana, lenguh sini. Cikgu Suhaib berapa umur? Maknanya lebih kurang lah. Cikgu Suhaib pun nak bencin lah dengan cerita. Yang ceritanya, umur kita apabila dah sampai hampir 50-50-an ni, kita rasa macam-macam. Daripada harta tadi yang kita simpan, yang kita hitung hari, tengok akaun dan sebagainya, akan berubah prioriti dia kepada kesihatan. Betul tak? Saya rasa tuan-tuan semua setuju dengan saya kan? Dan kesihatan, kita rasa cukup berharga kesihatan ni. Alangkah baiknya aku, kalau aku sihat, lutut aku tak sakit, aku tak ada kecil manis, tak ada 3 serangkai, aku boleh pergi ke surau, aku boleh mendengar kuliah ceramah agama. Alangkah baiknya kalau aku ni, otak aku, fikiran aku masih lagi okey, tak nyanyuk dan sebagainya. Jadi kita rasa bahagia.
Pada masa tu mungkin di kalangan kita ada yang duduk di kursi dan sebagainya, tak nak bangkit. Kita rasa cukup bahagia, tak kena kecimani dan sebagainya. Okey, jadi kita sebelum terjadi perkara itu, kita kena alert dan kita kena guna kesempatan yang kita ada tentang kesihatan kita tu kan. Kesihatan juga merupakan satu tuntutan daripada Islam kita. Sumu fasihu, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Para doktor pakar pun yakin bahawa dengan berpuasa itu kita akan sihat kan. Sebab apa? Organ dalaman kita bekerja 11 bulan tak pernah rest. Jadi bulan puasa lah untuk rest kejap kan. Kita rasa kan mana bulan puasa ni kita akan rasa sihat. Saya sendiri pun rasa sihat bulan puasa ni, walaupun mungkin kita makan tak seberapa, tapi kita rasa sihat. Itu maknanya rahmat dan anugerah Allah Subhanahu Taala. Baik, itu yang kedua. Harta mungkin pergi ke kesihatan. Aspek yang ketiga, mungkin selepas itu berpindah, kita rasa kasih sayang cukup penting dalam kehidupan kita. Dengan pasangan kita, dengan anak-anak yang balik daripada luar, belajar balik ke kampung, nak puasa sekali, balik kerana akhir raya. Kita rasa kasih sayang, terlalu rindu kepada keluarga. Harga, kita kadang-kadang rasa perlu kepada pasangan kita, nak jaga kita makan, minum dan sebagainya. Kita rasa kasih sayang cukup berharga. Dan yang keempat, selepas itu amalan. Kita rasa amalan kita ni kurang. Betul tak? Jadi kita perlu kepada beramal. Sebab apa? Umur dah 70. Umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. Pada itu kita rasa amalan. Jadi sementara kita sihat ini, saya suruh pada diri saya dan juga tuan-tuan, perempuan, sementara kita sihat ini, buatlah amalan. Sebab apa yang last sekali perhentian kita, ila ainal masir, ke mana kita nak pergi, ialah amalan kita dengan Allah SWT. Kita hidup di alam ruh. Semasa kita dikandung oleh ibu bapa kita berada di dalam apa ni, tembuni dan sebagainya, Allah SWT beri melalui tali pusat makan dan sebagainya. Itu kehidupan kita. Lahir saja ke dunia, oksigen. Lepas tu makan makanan untuk kita jaga tubuh badan kita. Tetapi apabila kita mati nanti, apakah makanan kita? Zikrullah wal amal. Apabila kita mati saja, sama ada doa anak soleh yang mendoakannya. Iza mata ibn Adam in qata'a amalu illa min salas. Apabila mati anak Adam akan putus segala amalannya melainkan 3 perkara. Pertamanya apa dah? Al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang memberi manfaat kepada dia. Sama ada dia mengajar, dia mendengar dan sebagainya, sampaikan kepada orang lain. Balligh anni walau ayah, sampaikan walaupun satu. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariah kita. Bulan puasa ini ambillah peluang untuk kita infak. Untuk infak dan untuk kita sedekah, untuk kita bantu orang yang memerlukan. Puasa mengajar kita tentang kita memahami perasaan orang yang susah dan lapar dan sebagainya. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kepada dia, kepada orang mati, kepada kita lah. Jadi yang anak soleh inilah yang kita akan tinggal sebagai warisan kepada kita untuk kita terima saham di akhirat nanti. Apa yang kita didik anak kita pada hari ini, dia akan ingat kat kita doa sekurang-kurangnya, doa kedua ibu bapa tadi kan. Apatah lagi kalau dia seorang yang ada ilmu, sampaikan ilmu, orang yang berbakti, orang yang baik, seorang pendakwah dan sebagainya, lagi banyak saham kita dapat pada akhirat nanti. Berbalik pada itu juga, kalau kita tinggal zuriat kita zuriat yang tidak baik, ada orang sana tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal anak kita anak yang kaki rempit dan sebagainya? Jawapan dia sama juga, mana kita akan dapat saham yang tidak baik. Tak? Apatah lagi kalau orang duk cerita semua, jadi kita benda tu akan menyusahkan mak ayah dia. Jadi kita minta auzubillahi min zalik, kita masih sempat lagi, kita ada insaf, sama-samalah kita didik anak-anak kita ke arah yang lebih baik untuk menjadi saham di akhirat nanti yang. Baiklah, jadi sementara kita hidup ni, kita buatlah amalan. Bukan maksudnya kita kena tinggal harta, bukan macam tu. Bukan kita tidak mempedulikan kesihatan, bukan kita tidak mempedulikan kasih sayang daripada keluarga kita dan anak semua, tapi keempat-empat ni kita buatlah serentak. Lebihkanlah kepada amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan amalan kita, datang ke surau dengan ceramah-ceramah agama, majlis ilmu. Majlis ilmu merupakan salah satu taman Riyadul Jannah. Nabi kata bila kamu datang lalu satu tempat, maka singgahlah kamu kepada taman-taman surga. Sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, apakah itu taman surga? Riyadul Jannah
majlis ilmu, iaitu majlis ilmu. Jadi majlis ilmu itu merupakan taman surga yang ada di dunia ini yang perlu kita hadiri untuk bawa bekal di akhirat nanti. Baiklah, itu tentang bagaimana Islam, Allah SWT melalui lidah Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita bagaimana kita melihat kehidupan ini. Okey, seterusnya Allah SWT juga memberi panduan kepada kita bagaimana kita untuk melihat diri kita sendiri. Kita nak lihat diri kita. Tadi kita lihat tentang kehidupan diri kita sendiri. Jadi bulan puasa ini merupakan bulan yang terbaik untuk kita muhasabah diri kita sendiri. Saya dan tuan-tuan semua kita muhasabah diri kita sendiri. Mungkin bulan lain kita rasa susah. Bukan tak dapat, kita rasa susah untuk kita mengenali diri kita sendiri. Untuk kita mengenali fitrah diri kita kan. Jadi bulan puasa ini memudahkan kita untuk kita muhasabah diri kita kepada Allah SWT. Di mana bulan puasa ini kita dapat mengurangkan nafsu makan, segala nafsu yang boleh melalaikan kita pada Allah SWT. Hati kita menjadi lembut pada bulan puasa ini dengan banyak kita beribadat kepada Allah SWT. Sebenarnya kita melihat diri kita ini mestilah kita melihat dengan ruh khilafah. Sebab apa? Kita ni dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, di mana didengki oleh para jin, para iblis dan syaitan mendengki kenapa dipilih manusia sebagai khilafah di muka bumi. Allah kata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asma, sehingga Allah mengajar Adam segala ilmu. Jadi kita merupakan khalifah. Jadi ruh khilafah ini kita hendak tanam dalam diri kita, bahawa kita makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Bahkan kita lebih mulia daripada malaikat. Kita lebih mulia selagi mana kita menjadi hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam surah At-Tin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kita ni sebaik-baik kejadian. Kalau kat sekolah saya selalu cerita kat pelajar, kita merupakan sebaik-baik kejadian. Tanda yang paling mudah sekali tengok muka kita. Betul tak? Muka kita Allah SWT jadi lengkap. Dua mata, telinga, kiri kanan boleh mendengar, boleh ambil maklumat dan sebagainya. Hidung kita, mulut pun letak kat bawah. Dia takdirkan Allah SWT letak hidung kat bawah, mulut kat atas. Apa jadi? Nak makan, terpaksa letak atas dulu, tengok elok tak elok bau. Betul tak? Susunan tu cukup cantik dah. Dengan kening kita, dengan rambut kita dan sebagainya. Jadi Allah SWT menceritakan sebaik-baik kejadian. Itu segi fizikal. Berbanding juga dengan binatang dan sebagainya yang tidak mempunyai akal. Cuba tengok. Ada seorang ustaz tu dia kata, tengok lembu bagaimana dia berjalan. Otak dia sama dengan punggung dia. Tempat buang najis sama. Kita manusia Allah beri kemuliaan, otak kita di atas, tempat buang najis di bawah. Betul tak? Mana mulianya. Sebab tu kepala kita kena tutup kalau boleh kan. Kalau semayang tutup, kena jaga. Para ulama dahulu dia jaga, cukup jaga kan. Jadi kita, itu adalah kemuliaan kita. Akal kita membezakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Kita kena jaga akal. Sebab itu dalam Islam, kewarasan akal ni cukup penting. Sebab itulah Islam dia mengharamkan segala yang boleh menjejaskan kewarasan akal. Dadah haram, arak haram. Kalau sekarang ni, kalau ketum yang mencampur macam-macam tu haram juga. Sebab apa? Kullu muskir haram. Setiap benda yang memabukkan itu haram. Maka benda yang memabukkan semua haram lah. Tak boleh ada khilaf. Sebab apa? Menjaga otak, supaya otak kita waras untuk kita menjadi khilafah, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kemudian selepas Allah SWT mencipta manusia sebaik-baik kejadian, summa radadnahu asfala safilin, Allah SWT mampu untuk menjatuhkan seorang itu ke martabat yang paling rendah, lebih rendah daripada haiwan. Sebab apa? Sebab mereka hanyut dengan hawa nafsu. Hanyut dengan hawa nafsu dan membuat perkara-perkara yang sia-sia, akhlak-akhlak yang tidak baik, menyebabkan dia menjatuhkan martabat dia sendiri. Daripada tinggi tadi kita boleh jadi rendah. Sebab apa? Bila berperangai haiwan. Kita tengok dalam media masa banyak sangatlah. Mana kadang-kadang melibatkan hal rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Jadi kita benda-benda macam ni merupakan kita telah menjatuhkan martabat diri kita sendiri kalau kita tidak alert tentang benda tadi kan. Jadi kita kena jaga bahawa kita merupakan makhluk yang paling mulia dan boleh jadi serendah-rendahnya, lebih rendah daripada haiwan jika kita tidak menjaga, tidak mengambil peluang yang Allah SWT beri kepada kita kan. Dosa-dosa, saya ingat satu kata-kata daripada seorang ulama, Allah bin Mubarak. Dia kata, ra'aitu dzunub tamitul qulub. Aku melihat dosa-dosa banyak mematikan hati.
laqad yurasu zil wa idmanuha, maka dia akan mewarisi kehinaan kerana dia sentiasa bergelumang dengan dosa. Taraktu dzunub, bila meninggalkan dosa, khairul li nafsika wa isyaniha, baik bagi diri kamu jika kamu menjauhi dosa. Mana dia kata aku melihat dosa-dosa ni boleh mematikan segala hati-hati dan menyebabkan seorang tu hina jika dia sentiasa ketagih kepada dosa. Dan aku melihat ketaatan meninggalkan dosa itu merupakan satu kemenangan. Dan baiklah untuk diri kamu jika kamu menjauhi daripada dosa tersebut. Jadi bulan puasa ini merupakan bulan terbaik kepada kita untuk kita membersihkan diri kita, untuk kita kembali siapakah diri kita. Dan kita akan dapat lihat nanti apabila Hari Raya Aidilfitri. Dipanggil Aidilfitri kerana fitrah, kita kembali kepada fitrah asal kita. Itu pun kalau kita jaga puasa kita kena baik. Sebab rukun puasa ni dua je terbesar. Ada urusan soalan, apakah pengertian puasa, apakah rukun puasa? Soalan budak sekolah menengah. Jadi pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dan juga tidak makan dan minum, dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dua rukun saja. Pertamanya tidak makan dan minum, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dua saja rukun. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Itu pengertian puasa yang asas lah. Tapi kalau pengertian Ramadan, daripada perkataan bahasa Ramadan maksudnya panas terik. Tapi kita sekarang tak panas sangat pun. Maksudnya cubaan daripada Allah SWT. Tapi ceritanya dua rukun. Kalau kita dapat kawal perintah Allah SWT tadi, daripada makan dan minum, dan juga perkara yang membatalkan puasa, maka Allah SWT sempurnakan pahala puasa tersebut. Baik. Begitu juga dengan nama. Allah SWT akan mengangkat martabat seseorang tu, tak kira mungkin kita nama Abdullah ke, kita nama Muhammad ke, Muhammad Yusuf, Muhammad Karim ke dan sebagainya. Nama kita ni di dunia dipanggil orang macam tu. Dan mak ayah kita letak nama sesuai dengan yang dia dipikirlah. Tetapi bila kita berjumpa dengan Allah SWT, mungkin boleh berubah tentang martabat kita tadi. Mungkin orang tu akan sampai peringkat orang yang alim, sampai satu peringkat yang Allah nak angkat martabat merupa jadi waliullah. Asal-asal dia nama biasa je. Daripada Abdullah dia jadi waliullah. Dan juga boleh jadi seorang tu kekasih Allah, Habibullah. Tetapi tidak kurang juga, mungkin ada orang tu nama dunia cantik, Muhammad, Abdullah, tetapi bila meninggal, na'udzubillah, orang kata laknatullah. Ada juga. Nama ramai sekarang nama Islam, tetapi bila meninggal, kita nak sebut pun rasa tak sedap lah. Tapi nak ceritanya, kita kena jaga. Mana martabat kita kena jaga daripada nama tu, kita kena jaga betul-betul. Nama tu merupakan doa kita. Rasulullah SAW pernah dia tukar nama para sahabat yang tidak elok kepada elok. Contoh salah satu nama, seorang sahabat Nabi itu nama dia Zaidul Khaili. Sebab Zaid ni dia pera kuda, dia suka bela kuda. Jadi Zaidul Khaili, Zaid kuda. Sebab dia bela kuda, ada kandang sebagainya. Tapi selepas dia masuk Islam, mengucap saja 2 kalimah syahadah, Rasulullah panggil dia, wahai Zaid, ta'al hina, mari sini, hari ini aku akan ubah nama kamu ni, jawab pendaftaran aku ubah nama kamu kepada Zaidul Khairi, Zaid yang baik. Maknanya Rasulullah sendiri pun disuruh ubah. Sebab apa? Kita di padang mahsyar nanti kita akan dipanggil dengan nama kita. Kalau nama kita cantik, kita akan rasa bangga, seronok di belakang panji Nabi Muhammad SAW dengan nama-nama yang bermula dengan Muhammad dan sebagainya, nama kamal ke, sempurna dan sebagainya, betul tak? Jadi kita rasa seronok. Tetapi kalau nama kita tak baik, dikatakan dalam satu hadis, kita akan tunduk malu dalam keadaan muram, dalam keadaan kita malu sebab nama kita nama yang tidak baik. Tapi sekarang ni banyak remaja-remaja muda-muda ubah nama, betul tak? Nama mak ayah buah elok dah. Nama kalau bakar jadi burn, macam-macam. Jadi nama-nama tukar jadi nama Korea, Nyonya, Song-Song semua sekalian. Itu benda-benda yang tidak baik. Jadi kita jangan galakkan, kita kena pantau anak-anak kita. Nama yang kadang-kadang dia main-mainnya, tapi taklah sampai dia ubah nama di pejabat pertahanan. Tapi nak ceritanya, beri kesedaran kepada anak kita tentang benda tu merupakan doa kita kepada Allah SWT. Baik, seterusnya harta kita. Cara kita melihat bagaimana duit kita yang kita infak kepada Allah SWT.
Jadi kita kena yakin bahawa apa yang ada di tangan kita ini bukan milik kita, ada hak orang lain, zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi setengah orang tu dia mengira apa yang dia simpan banyak mana, tiap hari dia tengok dalam akaun dia banyak mana harta dan sebagainya. Sebenarnya apa yang kita infak itulah milik kita di akhirat nanti. Contohlah kalau kita ada banyak harta kan, kita ada banyak harta, kita nak bawa sekaligus tak boleh. Kita minta tolong orang lain, okey boleh tolong bawa tak? Ini beg saya ada duit, bawa pergi ke rumah saya. Okey boleh saya tolong. Jadi tolong bawa tu sampai jadi milik kita juga di sana nanti, di rumah kita di akhirat nanti kan. Jadi maknanya apa yang orang tolong bawa dalam bentuk sumbangan kita kepada madrasah, sumbangan kita kepada surau, masjid, sumbangan infak dan sebagainya akan sampai kepada kita juga di akhirat. Itulah yang hak yang jadi bekal kita di akhirat yang sebenar-benarnya. Apa yang kita simpan dalam bank, yang kita hitung hari-hari itu tidak akan sampai. Mungkin akan jadi musibah apabila tinggal kepada keluarga kita, berebut sana berebut sini, bergaduh sama sendiri dan sebagainya. Jadi apa yang kita infak itu merupakan milik kita akhirat nanti. Itulah yang sebenarnya yang akan dibawa bekal nanti ya. Baik. Begitu juga cara kita dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Tadi kita dengan Allah SWT, kita dengan manusia, kita dengan orang lain, kita dengan keluarga kita. Kita naklah sementara kita hidup ini, umur kita masih berbaki ni, kita hargailah pasangan kita. Contoh pasangan kita kan. Mungkin sebelum bulan puasa kita banyak duk marah dia, kita tak hargai. Dan bulan puasa ni kita rasa insaf. Oh alhamdulillah, gajinya isteri aku, tolong aku. Apatah lagi kalau mungkin sekarang ni kita sakit sikit, kena kecil manis ke apa ke, tak larat kan, sakit orang, isteri kita tolong. Sebenarnya kita tak rasa lah benda tu. Bila kita dah tua nanti kita akan rasa perlunya kepada pasangan yang menyayangi kita. Kita hargailah orang yang dekat dengan kita. Anak-anak pun sama juga. Kita jangan duk asyik marah anak-anak aja, betul tak? Kadang-kadang kita perlu pada pertolongan. Kita didik dia. Dialah akan bekal kita di akhirat nanti, yang akan mendoakan bila kita meninggal dunia. Didiklah anak betul-betul dan orang yang berada. Begitu juga dengan kawan-kawan. Jadi bulan puasa ini mengajar kita supaya kita lembut hati, kita rasa ikhlas. Allah SWT mengajarkan bulan puasa ini bagaimana kita nak memaafkan orang. Dalam surah Al-Imran ayat 133, wasa'an ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wal qaziminal ghaidh kan wa 'afi 'anil nas. Orang yang menahan marah, memaafkan orang lain. Jadi nak tahan marah ni cukup susah. Jadi kadang-kadang kalau orang tu, dia ada dua sifat kalau marah ni. Pertamanya, sifat marah tu bukan sifat yang keji Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan seorang yang pemarah, seorang yang berani, marah berani. Bukan marah ikut dah tak. Maknanya satu marah sifat yang perlu kita ada. Orang yang tak pemarah sebenarnya orang tu dayus. Dayus ni bukan dengan bini je, dengan orang lain pun maknanya kena ada sifat marah. Tetapi bulan puasa ni kita ajar diri kita, kita latih diri kita biar kemarahan kita itu beragenda, marah kita tu dikawal. Jadi dua lah, kalau orang tu kadang memang dia jenis orang kata apa, memang dia tak ada langsung perasaan marah, tak betul lah, kena ada perasaan marah. Okey, marah ketika mana? Marah ketika agama kita dihina. Marah ketika mana? Keluarga kita dihina, dicerobohi dan sebagainya. Kita mempertahankan harta kita, nyawa agama kita, nyawa kita, keluarga kita, kehormatan kita. Kita ada perasaan marah. Jadi kita didik diri kita supaya marah kita bertempat. Jangan kita marah dalam keadaan tertentu pasal yang menyebabkan mengundang benda yang tidak elok dan menyebabkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan puasa ini mengajar kita supaya kita dengan masyarakat macam begitu juga kita dengan prihatin kita dengan masyarakat. Dia ada dua. Pertamanya ihtiram. Ihtiram ni maknanya kita raih benda yang tak nampak. Sebab itu antara doa yang paling baik ialah doa di belakang saudaranya. Kita tahu saudara kita sakit atau memerlukan pertolongan, kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah sahabat baikku ni kesihatan, kesembuhan. Itu ihtiram, maknanya kita nak supaya dia jadi elok dan sebagainya. Yang satu lagi ikram, maknanya kita raih dia di hadapan-hadapan. Contoh, kita beri apa-apa, kita tolong dia pertolongan dan sebagainya. Jadi kedua-dua itu merupakan hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Jadi kita hablum minallah, kita dah ada amalan ibadat kita dan kita sempurnakan hablum minan nas dengan bantuan beri juara puasa dan sebagainya, kita akan menjadi seorang muslim yang lengkap dalam kehidupan kita. Baik, saya rasa yang terakhirlah daripada saya untuk pagi ini. Kita tengok
bulan puasa ini merupakan bulan mujahadah, bulan jihad. Banyak dalam kitab sirah menceritakan pada kita bahawa peperangan yang berlaku pada bulan puasa. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang tak sedar, tadi sedar. Bukan peperangan Badar saja pada tahun yang kedua Hijrah. Peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni ialah peperangan yang berlaku di sekitar Madinah yang menggali parit. Pada bulan puasa tengah panas. Sahabat Nabi bila dicadangkan oleh Salman Al-Farisi supaya dia pakar dalam peperangan, menggali parit di sekitar Madinah. Siapa yang pergi Mekah tahu kan, maksudnya di Madinah bila musuh nak sampai dia tak boleh masuk, dia terpaksa lalu tempat lain, dan di sana dah ada tentera Islam yang tunggu. Berlaku pada bulan Ramadan dengan keadaan tengah panas, di mana pada ketika itu Rasulullah memberi semangat pada para sahabat kan, dengan semangat, dan dikatakan pada masa itu berlaku beberapa mukjizat, antaranya kehabisan air kan. Bukan maksudnya pada masa itu keadaan kekeringan, Rasulullah doakan sehingga datang awan. Ada satu riwayat mengatakan melindungi para sahabat pada masa itu. Okey, dan yang ketiga ialah Fathu Mekah pada tahun 8 Hijrah. Pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah berlaku juga dalam bulan Ramadan. Peperangan Tabuk berlaku pada bulan Ramadan. Peperangan Ainul Jalud. Ainul Jalud ialah peperangan yang melawan tentera Tatar, membebaskan kota Baghdad daripada Tatar, berlaku juga dalam bulan Ramadan. Peperangan Arab Israel 1973 berlaku pada bulan Ramadan, pada 6 Oktober 1973. Jadi ceritanya mengajar kepada kita sebenarnya bulan puasa bukan bulan kita lesu. Maknanya Allah mentakdirkan berlaku peperangan jihad. Dan kenapa masa tu saya pergi ke Mesir Al-Azhar tahun 1989, saya pergi ke Al-Azhar Mesir. Saya sempat lagi pergi ziarah tempat berlaku peperangan Arab Israel ni di Semenanjung Sinai. Dan saya tengok tempat-tempat memang kubu-kubu Israel dah telah dimusnahkan oleh pemuda-pemuda Islam. Daripada sebelah terusan Suez ni, dia orang naik pada bulan puasa tu, dengan semangat dia orang naik perahu, dia pergi ke seberang sana, dia tawang balik Semenanjung Sinai, dan akhirnya dibebaskan, Mesir dibebaskan daripada Israel pada bulan puasa. Dengan tanggapan orang Yahudi pada tu, Moshe Dayan yang mata sebelah tu, yang jadi presiden Israel pada masa tu, dia anggap bahawa pada masa tu orang akan lemah, Islam akan lemah bulan puasa tak makan. Tetapi kekuatannya luar biasa, dengan takbir Allahu Akbar akan dapat membebaskan tanah Semenanjung Sinai daripada jajahan Israel. Itu mengajar kita tentang jihad dan mujahadah nafs. Dan kalau kita lihat bahawa sebenarnya Allah SWT menjadikan benda itu sebagai satu mujahadah diri kita, supaya kita menjadi umat yang tinggi akhlak kita dan tinggi moral kita kan. Wa man jahada finna lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bermujahadah, berjihad pada jalanku, aku akan tunjuk kepadanya jalan. Bermula pada diri kita sendiri. Kita mujahadah diri kita, dan seterusnya kita boleh jelmakan dalam masyarakat kita dan kepada negara kita. Baik. Dan di Madinah sendiri kita tengok bagaimana manusia daripada keadaan tidak terkenal, akhirnya Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai negara yang bukan setakat subur, negara disegani oleh seluruh dunia pada masa itu. Begitu juga dengan Turki kan. Turki sendiri pun dengan adanya akidah Islam yang betul dan sebagainya, dia lebih maju. Dan juga negara kita orang Melayu, negara kita Malaysia, jika kita berpegang kepada akidah yang sebenar, ya seperti yang saya sebut tadi, insya-Allah kita akan jadi Melayu Islam yang kuat kan. Tapi yang sedihnya pada kita hari ini, kita seolah-olah keadaan online. Kita membiarkan kepada musuh-musuh Allah SWT, orang yang tidak ada akidah, menerima pandangan mereka dan sebagainya. Kita sebenarnya seorang Melayu Islam yang kuat pada masa dahulu. Kalau kita tengok sejarah Kesultanan Melaka, kita dengar ada pelabuhan, ada semua, dan kita dikatakan di antara masa tu meriam yang paling baik di dunia dibuat di Melaka sebenarnya, senjata-senjata. Begitu juga seorang Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dia kata kalau dia pergi di Palestin, dia selalu pergi ke Palestin, dia nampak satu ukiran kayu. Bila ditanya balik, asal dia daripada Malaysia, daripada negara kita, tanah Melayu. Sampai ke sana, masih lagi terletak di Palestin. Sekiranya
Begitu dengan kapal yang dibina. Berapa jenis kapal di tanah Melayu yang telah diguna. Masa itu Eropah dalam keadaan kapal-kapal, tidak ada teknologi. Tapi kita dah pelayaran. Jadi katakan seorang ahli pelayar Malaysia ini merupakan pelayar yang pertama yang merentasi lautan dan sebagainya, orang Melayu kita. Tapi disembunyikan, fakta-fakta disembunyikan. Kenapa tak nak orang kita ni? Dan lepas tu digemburkan orang Melayu kita ni malas. Layu, malas. Itu merupakan proses normalisasi supaya masyarakat kita di rumah. Jadi kita bulan puasa ini mengajar kita bulan jihad. Kita kembalikan semangat kita, semangat untuk kita kembali maruah kita sebagai orang Melayu Islam yang kuat, bermula dari diri kita, keluarga kita, masyarakat, insya-Allah kita menuju pada negara-negara Islam yang sebenarnya. Okay, saya rasa setakat sajalah dapat saya kongsi untuk pagi ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri, minta ampun kepada Allah SWT. Aku diqauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran lillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma zidni ilma. Allahumma zidni ilma. Allahumma zidni. Allahumma ja'alna jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.